dan inilah yang dikatakan kerana mulut badan binasa guys. Tapi di sini what up guys, welcome to Ehsan Story. So sebelum kita ke story pada kali ni, bantu hentak dulu guys butang subscribe, like, comment and share guys. So cerita kali ni adalah cerita tentang seorang influencer yang telah dibunuh gara-gara kata-kata yang telah dilemparkan pada seorang yang cukup bahaya dalam Mexico. So nama lelaki ni guys ialah Juan Luis Lagunas Rosales, atau orang panggil dia sebagai El Pirata. So Juan Luis Lagunas Rosales ni dia dilahirkan di Sinaloa, Mexico. Lagunas ni dia membesar tidak pernah kenal bapanya, dan ibu dia pula tinggalkan Lagunas ni dekat neneknya daripada kecil lagi. So senang cerita dia memang tak kenal langsung ibu dan bapanya lah. So cerita dia, Lagunas ni dia tinggalkan kampung halamannya pada usia 15 tahun lagi tanpa menamatkan langsung sekolah menengah. So lepas tu dia pindah ke bandaran berhampiran Culiacan. Culiacan ni nama bandar di Mexico, dan dia start kerja cuci kereta untuk cari rezeki lah. So jadi di bandar Culiacan ni lah dia dapat nama panggilan El Pirata di Culiacan atau The Pirate of Culiacan, yang dikenali seluruh alam cyber di media sosial. So dari situlah Lagunas ni dia mula dapat jemputan ke lebih banyak parti, dan dari situlah slow dia mula terjebak dengan kehidupan minuman-minuman keras. So dia pernah siarkan video di media sosial yang menunjukkan dia ni minum minuman keras dan kadang-kadang mabuk sampai pingsan. Video dia ni mula menjadi viral. Pada usianya 17 tahun dia dah peroleh lebih daripada 1 juta pengikut di Facebook, korang bayangkan, dan lebih daripada 300,000 di Instagram. So kira nama dia ni macam gah lah kat media sosial, dapat tempat dalam video muzik dan sponsor macam-macam. So kalau kita tengok muka dia ni guys, muka dia muka baby face, jadi nak dipadankan dengan perangai dia ni macam tak kena lah. So jadi dia buat apa pun orang tak boleh lupa dia ni masih budak-budak lagi, sebab muka baby face dia tu. Jadi dia lukis janggut di dagu dia untuk kelihatan lebih tua. Dia tatu lengan di sebelah dengan gambar lanun dan sebelah lagi dengan gambar harimau, dan dia siarkan gambar di Instagram dengan senjata besar untuk tunjuk dia ni bukan budak-budak lagi lah. So di Mexico ni guys, umur minimum untuk minum minuman keras ni telah ditetapkan adalah 18 tahun. Tetapi Lagunas ni dia minum seolah-olah dia tidak ada had langsung. Dia ni senang cerita guys, hidup seolah-olah tak mau kalah lah, berkata apa yang disuka tentang orang lain, dan inilah yang dikatakan kerana mulut badan binasa guys. Di Sinaloa, Mexico ni guys adalah salah satu negeri yang paling ganas di Mexico. Jadi senang cerita memang tak ada siapa yang boleh juara lah, lagi-lagi kalau kita kacau orang salah seperti yang telah dibuat oleh Lagunas ni. So dalam satu video yang telah tular yang disiarkan dalam talian, Lagunas ni masa tu dia kelihatan mabuk, dia macam keluar kata-kata keji dekat seorang yang bernama Nemesio Ocheguera Cervantes, yang juga dikenali sebagai El Mencho. So El Mencho ni paling bahaya di Mexico lah. So kata-kata tu aku tak boleh sebut sebab sangat-sangat keji. So Cervantes ni boleh dikatakan raja dadah paling berbahaya di Mexico. Jadi pada satu malam tu, masa Lagunas dan rakan-rakannya tengah berpesta di sebuah bar di Jalisco, ada sekumpulan individu bersenjata masuk dan lepaskan tembakan ke arah Lagunas. Dan di sinilah kejadian di mana Lagunas telah meninggal dunia. Antara 15 hingga 18 kesan tembakan ada di badan dia. So pihak berkuasa masa tu cam Lagunas ni berdasarkan tatu dekat lengan dia. So masa tu pendakwa raya belum menentukan lagi lah identiti ataupun motif mereka yang bertanggungjawab ni. Tapi jangkaan diorang ni motif pembunuhan adalah ada kaitan dengan penghinaan yang telah dirakam video terhadap El Mencho. Maksudnya penghinaan Lagunas tadi kepada El Mencho, seorang yang paling bahaya di Mexico. So aku cerita sikit serba ringkas tentang El Mencho. So El Mencho ni adalah ketua dan pengasas kepada Jalisco Cartel, yang menjadi salah satu kartel yang paling hebat di Mexico. So dalam proses tu dia telah menjadi salah seorang yang paling dikendaki di Mexico lah. So El Mencho ni berasal daripada wilayah Tierra Caliente di negeri barat Michoacan. So kalau kita tengok menurut kenyataan akhbar April 2015 daripada Jabatan Perbendaharaan AS, El Mencho ni dia telah terlibat dengan ketara dalam aktiviti pengejaran dadah sejak 1990-an lagi. Kalau kita tengok pada tahun 1994, El Mencho ni dia pernah dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dah kerana beberapa konspirasi lah dalam pengedaran heroin. So selepas dibebaskan, dia kembali ke Mexico, di mana dia ni berkhidmat sebagai pegawai polis di Cabo Corrientes dan Tomatlan di negeri Jalisco. Tapi selepas tu dia tinggalkan polis untuk sertai semua aktiviti pengedaran dadah dan sertai balik kartel yang dinamakan Milleno Cartel. Menjelang 2010, selepas kematian pemimpin Milleno Cartel ni yang El Mencho sertai tadi tu, Milleno Cartel ni dia telah berpecah kepada dua puak, iaitu dia dinamakan Los Torquidos dan La Resistencia. So
So kedua-dua bahagian ni terlibat dalam pertempuran untuk kawal pengedaran dadah di Jalisco. Dan waktu tu El Mencho ni dia jadi ketua kepada Los Torcidos. Di bawah El Mencho ni, iaitu Jalisco Cartel, dia mula meluas dan kukuhkan kawalan ke atas pengedaran dadah di Jalisco lah dan negeri-negeri sekitarnya. Dan dia mula ambil alih kartel-kartel yang ada dekat situ. Pada Ogos 2012, walaupun ada laporan yang kata dia telah ditangkap, El Mencho ni dia melarikan diri dari operasi yang telah dijalankan oleh pasukan keselamatan di Mexico pada masa itulah. So untuk menghalang kerja polis dan memberi masa kepada anggota-anggota kartel untuk melarikan diri ni, kartel tu dia sempat buat berpuluh-puluh sekatan jalan raya, membakar kenderaan di jalan utama seluruh bandar untuk melambatkan kerja polis masa tu. Selepas tu El Mencho ni tahun demi tahun dia mula diamkan diri, maksudnya dia jarang timbul lah di khalayak ramai, menyebabkan banyak kabar angin cakap dia ni telah meninggal. Pada Februari 2022 ada laporan dalam akhbar Mexico, dia cakap El Mencho ni telah terbunuh dalam tembak-menembak antara New Generation tadi, iaitu Jalisco Cartel dan juga beberapa pesaing yang lain lah. Dan El Mencho ni pula dikatakan memang ada masalah kesihatan, sebab pada Julai 2020 dia dilaporkan dia telah membina kemudahan perubatan di luar bandar Jalisco, di mana dia boleh dirawat untuk masalah buah pinggang. Maksudnya dia buat pusat perubatan sendiri untuk dia sendiri. Dan ada juga kabar angin yang cakap El Mencho ni telah meninggal dunia akibat kegagalan buah pinggang di sebuah hospital di Guadalajara di Mexico lah. Dan dahsyat tak dahsyatnya El Mencho ni guys, Amerika Syarikat dia pernah tawarkan ganjaran 10 juta untuk penangkapan El Mencho ni, tapi kartel tu dengan ganas menentanglah percubaan untuk tangkap El Mencho. Korang bayangkan pada tahun 2015 kartel ni pernah menembak jatuh sebuah helikopter tentara Mexico dengan bom tangan roket. Dahsyat tak dahsyat guys. Dan yang paling terbaru, kalau kita ikut laporan tentera Mexico ni, kartel Jalisco ni telah colek seorang kolonel tentera di sempadan utara Nuevo Laredo yang dikuasai oleh kumpulan kongsi gelap di sempadan Laredo, Texas. Jadi kita kembali kepada Lagunas. So, kematian Lagunas ni dia berlaku dalam tempoh di mana tahun tu paling berdarah di Mexico. Korang bayangkan dalam 10 bulan pertama 2017 tu 20,878 pembunuhan dikira di seluruh negara. Puratanya adalah 69 pembunuhan sehari. Itu laporan Reuters. Jadi kita boleh katakan tempat Lagunas ni adalah tempat yang paling berbahaya bagi sesiapa sahaja, bukan dekat Lagunas je. Lagi-lagi yang macam Lagunas ni yang hidup secara melulu untuk cari kemasyhuran. Dan sebelum ni pun aktivis-aktivis banyak dah kritik pemuzik yang ambil dia dalam video muzik sebab dia tampil dengan minuman keras. So diorang takut generasi muda terikut dan mempromosikan ketagihan alkohol di kalangan student lah terutamanya. Dan sebelum kejadian berdarah ni pun guys, dalam temu ramah sebelum ni, Lagunas ni dia seolah telah akur dengan benda yang telah dibuat, benda salah yang telah dibuat lah. Dan dia harap dapat menjadi penyanyi. Dan dia telah pun sign kontrak dengan rakaman. Tapi apa boleh buat, benda telah terjadi. Jadi begitulah kisah tentang Luis Lagunas Rosales, ataupun dipanggil sebagai El Pirata di Culiacan, The Pirate of Culiacan. Kerana mulut, badan binasa guys. So kita jumpa lagi guys dalam episod seterusnya. Jangan lupa hantar dulu guys, hantar dulu butang subscribe, like, comment and share guys. Thank you guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi. See you guys.